Video kali ini akan membincangkan tentang news trading dan juga berkenaan ilmu fundamental. Rujukan utama saya untuk melihat news adalah Forex Factory, manakala untuk membaca serba sedikit mengenai news terkini, saya akan masuk ke dua website ini. Yang pertama adalah Daily FX. Ia merupakan macam cawangan lah kepada broker FXCM. Okey, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah FX Street, fxstreet.com. Jadi dua sumber ni sudah memadai pada saya kalau anda nak overview fundamental apa yang sedang berlaku dalam market ketika ini. So ada banyak news, ada banyak pandangan dekat sini, anda klik saja mana yang anda nak baca. Okay, so now here's the real deal, iaitu bagaimana kita nak trade news. Seperti yang telah diberitahu di dalam buku TFS Price Action Trading, kita tak akan trade news itu sendiri, tapi kita gunakan news tu sebagai peluang untuk kita entry. Sebagai contoh, hari ini 3 Mei 2018, ketika ini pukul 12.30 pagi, lihat Forex Calendar, Forex Factory. Sebentar lagi, pukul 2 pagi, 1 jam setengah daripada sekarang, ada news FOMC dan Federal Funds Rate. Saya telah melakukan sedikit pembacaan fundamental, tapi daripada sini pun kita boleh jangka yang USD dijangka melemah kerana news ataupun Federal Funds Rate ni dijangka dikekalkan. Bila kebanyakan masanya, bila rate dikekalkan, ia adalah bad news untuk currency tersebut. Sebelum tu, kalau anda nak trade news yang berkaitan USD, hanya dua pair saja yang saya showkan, iaitu Euro USD dan USD JPY. Kalau pairs lain, momentum dia tak sekuat dua pairs ni. Jadi sekarang kita tengok chart Euro USD. Untuk pengetahuan anda, hari ini dah masuk hari Khamis. Dan sejak awal minggu, ini Sunday bar, sejak awal minggu, malah sejak minggu lepas lagi, Euro USD telah mengalami penurunan yang sangat-sangat banyak sehingga hampir 500 pip, 400 pip lebih sampailah ke saat ini. Jadi bila dijangka USD akan melemah, maksudnya Euro USD akan naik. So ingat lagi tak teori pergerakan USD XXX dan XXX USD. Kalau yang ni XXX USD, bila USD melemah, maknanya XXX USD akan naik. Dan itu yang saya jangkakan untuk news pukul 2 pagi nanti. Jadi kalau USD melemah, Euro USD dijangka naik. Dan bila dia naik itu, secara teknikal, kalau kita tengok, dia dah pun masuki fasa bearish. Katakan saya lukis satu contoh je lah. Satu trend line yang ringkas di sini. Okay, kalau tengok kat sini dah breakout dan harga telah pun turun dan belum ada tanda-tanda retracement. Dengan news tersebut, saya jangkakan dia akan membuatkan Euro USD ataupun mengakibatkan Euro USD membuat retracement. Dan bila dia retrace secukupnya, baru kita akan intai semula peluang untuk sell. Jadi di manakah harga dia mungkin membuat U-turn, mungkin sampai dekat sini ada U-turn. Anda tengok di sini ada U-turn, di sini adanya resistance. Jadi terdapatnya satu resistance di situ, di sebelah bawah juga, jangan lupa. Saya akan lebihkan sikit sebab kat sini dia punya shadow tu pendek. Jadi ada dua kemungkinan. Harga boleh membuat retracement dan kemudian dia boleh turun semula. Macam mana pun saya tak yakin yang Euro USD akan terus turun lagi disebabkan news tersebut. So for now, saya expect harga akan retrace sebelum sambung turun semula. Kalau kita nak zoom in lagi dekat mana, nak
entry tu, tengok dalam zone H4 ni, mana yang hampir-hampir tu, contoh macam dekat sini. Saya adjust kejap. Visualization tukar. Okey, dekat sini adanya U-turn yang belum lagi dilalui oleh zone. Sebenarnya kalau nak lukis minor SNR di H4 ni, kita fokus dalam zone. Tapi kalau yang macam terkeluar sikit tu, kita still lagi boleh lukis. Sebab ada kalanya mungkin dia terlajak terlebih dahulu. Dia ada beberapa sebenarnya potensi ni. Kat sini ada, dan mungkin dekat atas sekali dekat sini. Ini level-level yang berkemungkinan. Ini saya tak tukar lagi. So matlamat kita bila kita trade, bila ada news, kita nak cari ataupun kita menanti news yang melawan analisis teknikal. Macam Euro USD sekarang ni clear nampak dia masih lagi bearish. Kalau nak tengok weekly pun masih lagi strong bearish daripada minggu lepas. Dan minggu ni masih lagi belum ada tanda-tanda dia nak recover. Kalau USD mengukuh, dia akan terus turun. Jadi saya takkan trade. Okay. Saya hanya akan tunggu jika harga membuat retracement disebabkan news sebelum saya sell semula. Kalau katalah jangan lupa prinsip, salah satu prinsip dalam TFS iaitu terlepas sell kita tunggu buy, terlepas buy kita tunggu sell. Kalau disebabkan news tu harga turun, kita akan boleh standby untuk cari peluang buy di kawasan bawah sini. Sebab ada kemungkinan dia turun sampai bawah ni, kemudian harga reject balik. Tu kalau nak tunggulah. Tapi pada saya lebih suka kalau nak tunggu biar kita trade ikut trend. Trend semasa masih lagi bearish, so lebih baik kita tunggu peluang untuk sell. Melainkan anda tunggu setiap 4 jam, bila harga masuk, katalah lepas news pukul 2 tu harga turun. Jadi anda boleh standby untuk buy di kawasan, mungkin di support sini, ataupun mungkin boleh cecah sehingga di kawasan bawah ni. So kalau harga sampai, bolehlah anda intai peluang untuk entry. Saya akan tambahkan BRN. Mungkin dia boleh membantu kita melihat analisis ni dengan lebih baik. Jadi saya akan lukiskan di situ dan di sebelah atas ni 1.2. Kalau tengok 1.2 ni betul-betul ngam ataupun cantik di dalam zone resistance di sini. Harga sekat bawah jadi ni adalah resistance. Dan satu lagi saya tambahlah dekat atas 1.21 di situ. Dan kalau anda tengok dekat sini berlakunya sedikitlah rejection sebelum pada hari Jumaat tersebut, sedikit rejection sebelum dia sambung turun lagi. Jadi ada dua zone kemungkinan yang harga boleh retrace sebelum dia turun semula. Jadi saya akan minta peluang untuk entry di kawasan tersebut. Okey, cukup untuk Euro USD. Sebelum tu saya tunjuklah H4 apa yang kita lukis tadi. So ini apa yang kelihatan di Euro USD. Nanti kita tengok adakah price akan lalu kawasan-kawasan ni selepas news diumumkan. Now kita move kepada USD JPY pula. Untuk USD JPY, jom kita tengok weekly. Okay, dekat sini saya nampak di sini adanya bullish engulfing. Dan kemudian bullish engulfing bukan grade A ini grade, saya consider ni grade B lah. Kemudian lepas bullish engulfing tu, setiap minggu harga mencatat kenaikan tanpa henti. Setiap minggu harga naik lebih tinggi dan belum ada tanda-tanda nak buat reversal.
Jadi kalau kita tengok dekat daily, memang itulah yang kita nampak, belum ada tanda-tanda reversal lagi. Jadi untuk secara teknikalnya, harga dijangka meneruskan kenaikannya. Jadi walau apa pun result news, katalah disebabkan news tu harga jadi bearish, anda jangan sell. Baliknya anda boleh cari mungkin di kawasan sini, di support sini sebab harga buat U-turn. Jadi mungkin di kawasan sini harga akan turun, drop sampai situ sebelum menyambung kenaikan dia. So secara ilustrasinya macam ni, sebabkan news mungkin dia turun dan keesokannya mungkin dia naik semula. Macam tu. Ginilah. Okey. Turun kat mungkin target sampai situ sebelum dia sambung naik balik. So kalau anda nak refine lagi zone entry anda di sini, anda boleh tengok di H4. So kalau anda tengok H4 dekat sini ada banyak U-turn. Banyak U-turn ni boleh berpotensi menjadi salah satu entry line anda. Seperti yang saya cakap tadi, kalau news berkaitan USD, anda boleh pilih EU ataupun UJ. Tapi antara dua ni, EU lebih baik sebab nilai per pips dia lebih besar berbanding dengan UJ. UJ tak sampai $1 per pips. Tapi Euro USD kalau anda trade satu lot, dia bersamaan dengan $1 kalau account standard FX Citizen. Jadi analisis dah dibuat, kita dah lihat secara teknikal jangkaan harga nak ke mana. Marking pun kita dah buat di dua pairs tadi, cuma USD JPY saya tak buat detail sangat. Saya akan update anda apakah yang berlaku seterusnya selepas news tersebut diumumkan. Okey, terima kasih. Sekarang pukul 6.40 pagi, seperti dijangka oleh kebanyakan analis, FOMC mengekalkan kadar mereka pada 1.75%. Sekarang mari kita lihat apa yang berlaku pada chart. Ya, itu dia, kita dapat satu sharp entry di 2015 di sini yang kita dah marking sebelum daripada harga bergerak. Awal-awal lagi kita dah buat nilai yang saya maksudkan, di mana bila news melawan technical, itulah yang kita nak entry selepas news. Kita tengok pergerakan yang lebih kecil. Ya, ini adalah movement ketika FOMC tersebut dan harga tepat pergi ke price marking kita sebelum dia turun. Sebenarnya dari sini turun sampai bawah ni dah lebih 70 pips. Tapi sekarang ni dia tengah retrace sikit. Kita tengok daily, masih ada sejam 15 minit macam tu sebelum close daily. Kalau daily masih lagi close bearish, jadi potensi dia adalah cerah untuk turun lagi ke next support. Bagaimana pula dengan USD JPY? Movement dia adalah sama juga seperti yang saya jangkakan. Cuma dia tak sampai ke kawasan ni. Dia turun hampir sampai sebelum dia naik balik, tapi tidaklah terlalu banyak. Sekadar 33 pips saja. That's why saya cakap antara dua pairs EU dengan UJ, always go for Euro USD sebab itu yang mempunyai impact paling banyak. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan kita trade news tu sendiri, tetapi kita gunakan news sebagai peluang untuk kita entry bila dia melawan technical. Kalau disebabkan news tu dia terus turun, kita akan biarkan saja, jangan pergi kejar. Kalau macam saya cakap, terlepas sell kita tunggu buy, terlepas buy kita tunggu sell. So dalam keadaan yang berlaku sebentar tadi, apa yang berlaku adalah dia melawan technical, kemudian kita trade ikut technical semula. Macam biasa, cari arah dulu di daily, kemudian tukar ke H4 untuk cari entry line. Alright.
Dengan itu, sekian sahaja untuk paparan video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga anda dapat banyak ilmu dan banyak belajar daripada video ini. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Terima kasih.